أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala malam ni sekali lagi dapat bersama-sama untuk kita berkongsi berkaitan dengan huraian hadis yang ke-19. Ini adalah siri yang ke-23 daripada sharing session hadis 40. Dan insya-Allah kita akan baca sedikit lagi daripada kitab Al-Kafi Syarah Hadis 40 karangan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Semalam kita dah baca sebahagian daripada huraian dalam hadis yang ke-19 ni. InsyaAllah malam ni kita sambung. Baki sikit lagi, insyaAllah malam ni tak lama lah. Malam ni tak lama. Boleh share, boleh tolong share, boleh tolong komen, like dan sebagainya untuk bantu kita sampaikan kepada mesej huraian-huraian hadis ni kepada orang lain. Jadi sebelum sambung bacaan daripada kitab semalam ni, insyaAllah saya baca balik hadis, matan hadis dan maksudnya sekali. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Ibnu Abbas, daripada Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Faqala ya ghulam, inni uallimuka kalimat. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Yang maksud daripada Abdullah bin Abbas, dia berkata, aku satu hari berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam atas tunggangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai gulam. Gulam ni istilah kepada kanak-kanak. Inni u'allimuka kalimat. Aku ni nak sampaikan nasihat kepada kamu. Nasihatnya ialah ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah Allah, nescaya kamu akan dia akan menjaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu jagalah Allah, nescaya Allah akan berada di depan kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Sekiranya kamu nak meminta sesuatu, maka mintalah daripada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Sekiranya kamu nak memohon sesuatu, maka mohonlah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, dan ketahuilah semua orang umat ini kalau mereka berkumpul ala an yanfa'uka, untuk memberi kebaikan kepada kamu, bisyai'in, dengan sesuatu perkara, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka ini tidak akan mampu memberi kebaikan kepada kamu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu. Wa in ijtama'u, dan sekiranya mereka ni berkumpul ala an yadurruka, untuk memburukkan kamu, untuk melakukan satu keburukan kepada kamu, memberi satu kemudaratan kepada kamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Mereka ni tidak akan memberi
tidak akan memberi keburukan, mudarat sedikit pun kepada kamu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kepada kamu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Telah keringlah pena dan telah diangkat pena dan keringlah buku-buku suhuf. Menunjukkan bahawa begitulah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah telah tetapkan, maka ia akan jadi. Kalau Allah tetapkan tidak akan jadi, maka tidak akan jadi. Itu adalah hadis melalui jalan Imam At-Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata hadis ini adalah hasan sahih. Ada juga hadis yang diriwayatkan selain daripada At-Tirmizi, jadi insya-Allah saya tak ulang baliklah kerana panjang. Terima kasih Nur Khairiyah kerana hashtag dan komen. Boleh share juga kepada orang lain insya-Allah. Terus lagi sambung di bahagian istifadah hadis ataupun faedah-faedah pengajaran daripada hadis ni. Pengajaran yang semalam sudah sampai yang ketiga. InsyaAllah hari ini kita sampai kita sambung yang keempat. Keempat. Kata mengarang keempat. Perkataan peliharalah Allah dengan maksud menjaga segala batasan dan syariatnya. Inilah juga pendapat Syekh Tahtawi. Ini dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seorang lelaki yang soleh berusia 120 tahun, yang berusia melebihi 120 tahun, tetapi mempunyai kekuatan dan kecergasan seperti usia 20 tahun. Bila ditanya, jawabnya, aku memelihara syariat Allah sejak kecil lagi. Maka Allah memeliharaku sehingga aku tua. Ada seorang lelaki yang berusia lebih daripada 120 tahun. Ditanya, macam mana boleh dalam keadaan 120 tahun lagi masih lagi kuat, masih lagi cergas, macam orang muda berusia 20 tahun. Bila ditanya gitu, dicakap tipsnya antaranya, biasalah orang sekarang ni nak berniaga pun ada tips, nak jaga badan pun ada tips, nak buat ni ada tips. Kita biasa Google kan. Orang dulu bertanya terus pada si tuan badan. Jadi antaranya disebut tips dia ialah memelihara syariat Allah Subhanahu Wa Taala sejak kecil lagi. Masa daripada kecil lagi dia telah dipelihara, dia ajar oleh mak ayah dia, dan identiti dia, maksudnya dari segi kekuatan diri dia itu telah dibentuk sejak kecil lagi untuk memelihara apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah arahkan, telah perintahkan dia buat. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang dia tak buat. Sebab itulah dia kata, maka Allah memeliharaku sehingga tua. Sampai tua pun masih lagi kudrat dia tetap kuat, dan boleh buat benda-benda yang bukan sepatutnya dengan umur dia tu. Kalau kita umur 60-70 tahun, banyak dengan penyakit, tak larat ni, sakit tu, sakit ni dan sebagainya. Tapi dia umur 120 tahun lebih, tetapi masih lagi boleh buat aktiviti-aktiviti yang lebih daripada umur dia tu. Kerana apa? Kerana bagi dia telah menjaga Allah, menjaga perintah-perintah Allah tu, dan hindari larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni jauh lah nak buat macam tu, tapi paling kurang kita kena ada usaha lah. Saya nasihat diri saya sendiri dan diri sahabat-sahabat yang dengar ni, kena ada usaha. Walaupun setiap kali kita usaha tu ada halangan, ataupun setiap kali kita nak usaha tu ada benda yang menggagalkan usaha kita tu, tapi tak apa. Dalam kita beribadat, dalam kita nak melakukan perintah Allah, kita nak melakukan ketaatan, memang ada benda-benda yang menghalang. Kalau kita nak berkongsi ilmu, kita nak menyampaikan suatu kebaikan, akan datang rasa letih, rasa tak larat, rasa cukuplah aku dah buat yang terbaik dah sebelum ni, dan macam-macam lagi lah halangan-halangan yang seperti itu. Tetapi sekiranya kita teguh dengan pendirian kita, tetap dengan iltizam kita, untuk kita
melakukan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita. Bukan kita sahaja, ahli-ahli keluarga kita lah, insya-Allah. Boleh jadi seorang tu mungkin habis umur awal dia meninggalkan keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia. Insya-Allah dengan kesungguhan dia tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga ahli keluarga dia yang dia telah tinggalkan. Jadi poinnya ialah bila kita kata menjaga Allah Subhanahu Wa Taala sini, maksudnya kita menjaga perintah-perintah Allah. Kita berikan sepenuh dedikasi terhadap perintah-perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kepada kita. Contohnya menutup aurat. Mungkinlah bagi seorang zaman kita sekarang ni, ada orang yang menganggap menutup aurat tu adalah benda pilihan. Benda pilihan yang mana ikut dia lah nak tutup ke tak nak tutup. Ya. Yang penting hati baik. Maknanya stigma yang dicanang-canangkan, orang yang menutup aurat, orang yang bertudung, orang yang buat macam itulah tak mestinya baik, dan orang yang tidak menutup aurat tak semestinya tak baik. Jadi seolah-olah mengikis sebuah ketaatan itu dengan nilai yang cukup murah. Ya, cukup murah. Sedangkan bila menutup aurat itu, dia membuat satu ketaatan, tanda dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukti takwa dia. Orang yang tidak menutup aurat telah mencungkil satu ketaatan daripada diri dia. Menghilangkan sifat takwa. Menjauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bab lain adalah perbahasan-perbahasan dia. Mungkinlah ada orang yang menutup aurat ni, perangai dia ada yang tak kena sikit. Cepat marah mungkin. Ada orang yang menutup aurat, ialah manusia ada kekurangan-kekurangan yang lain. Tetapi kita tidak boleh menormalisasikan perbuatan-perbuatan kemungkaran. Kita engkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan kita berlapikkan dengan benda-benda lain. Contohnya yang seperti kita kata tadilah. Tak apa, tak tutup aurat, janji hati baik. Buat macam tu pula. Sedangkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah itulah kebaikan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, itulah keburukan. Ya, macam tu. Jadi kita kena bagikan sepenuh dedikasi kita kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hati dengan batas-batas yang telah Allah SWT tetapkan. Jangan kita dekati dia. Jangan sekali-kali kita melangkawinya. Kalau kita buat benda ni, maksudnya kita lazimi benda ni, maksudnya kita bagi dedikasi, kita berhati-hati dengan batas-batas Allah, insya-Allah kita tengok. Kita akan lihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana Allah SWT menjaga kita. Bagaimana orang-orang yang bertaubat, ada pengalaman buat dosa, kemudian dia bertaubat, dia melihat bagaimana luasnya dunia ni, bagaimana bahagianya kehidupan dia bila dia mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia tidak boleh capai ketika mana dia melazimi membuat kemungkaran, membuat benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Ya. Dan sekiranya kita mentaati perintah Allah, jaga Allah SWT, Allah SWT akan selamatkan akidah kita. Allah SWT akan pelihara diri kita daripada godaan nafsu. Yang penting kita kena jaga Allah SWT sebaik mungkin, sepenuh hati kita, seikhlas mungkin. Jadi Allah SWT juga akan jaga kita daripada perbuatan manusia, perbuatan buruk manusia, dan Allah akan lindungi kita daripada keburukan syaitan, jin dan manusia. Benda ni bukanlah benda-benda yang saya lafazkan sendiri, tetapi telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Maksudnya bagi tiap-tiap seorang ni ada malaikat penjaga yang bersilih ganti dari depan dia, dari belakang dia, yang menjaga dia, yang mengawas dan menjaga dia daripada suatu bahaya dengan perintah Allah SWT. Nampak? Orang yang beriman, orang yang beriltizam dengan perintah Allah SWT dan menghindari segala larangan Allah SWT, Allah SWT akan jaga dia. Letak malaikat depan dia, letak malaikat
belakang dia untuk jaga dia daripada segala keburukan. Kalau kita masuk hutan kan, berkumpulan, biasanya yang gagah-gagah dia akan duduk depan, ataupun duduk depan sekali, ataupun duduk belakang sekali. Sebab nak jaga kumpulan tu. Ancaman biasa mari depan dan belakang dijaga kan. Kalau ada apa-apa kat tengah tu, dia akan pergi cover. Begitu juga menunjukkan bahawa betapa Allah SWT telah perintahkan malaikat untuk menjaga orang-orang yang beriman, beriltizam dengan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan dia. Jadi ni atas dunia lah. Maksudnya Allah SWT janji lagi. Maksudnya sekiranya kita menjaga Allah, Allah akan jaga kita atas dunia lagi. Tapi janji akhirat ni, orang kata apa? Janji akhirat lebih-lebih lagi lah. Dan akhirat lebih penting. Banyak lagi janji-janji Allah terhadap orang-orang yang menjaga Allah SWT di atas dunia ni. Dunia ada balasan, akhirat apatah lagi ada balasan yang lebih besar untuk orang yang begini. Kata mengarang lagi yang kelima. Tadi yang keempat ni yang kelima. Di antara sebesar-besar perkara yang wajib dipelihara daripada larangan Allah ialah lidah dan juga kemaluan. Dalam hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza ma baina lahyaihi ay lisanihi wa ma baina rijlaihi dhaminat lahul jannah." Sesiapa yang memelihara antara dua rahangnya iaitu lidah ni, atau di antara dua pahanya iaitu kemaluannya, nescaya aku jamin baginya syurga. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tirmizi. Jadi dalam menjaga ketaatan, dalam kita menunaikan ketaatan kita kepada Allah SWT dan menghindari larangannya, antara perkara yang paling besar dan mencabar, antara perkara yang besar dan mencabar ialah menjaga lidah dan kemaluan. Ini telah diberi tahu oleh Nabi SAW sendiri dalam hadis yang telah disebutkan tadi. Ya, kalau dalam bab menjaga mulut ni, banyak orang tidak boleh menjaga, khususnya daripada golongan perempuan, wanita muslimat kena jaga benda ni. Tapi bukan kata muslimat saja, sekarang ni lelaki pun gitu juga. Ya, walaupun sekarang ni bukanlah bercakap dengan lidah, ramai orang bercakap dengan taipan mesej, taipan post, taipan komen dan sebagainya. Itu tidak boleh menjaga mulut dia. Ya, betapa mulut ni tidak dijaga, seolah-olah tidak ada iman dengan hari akhirat. Ya, apatah lagi kita sekarang ni berada di dalam zaman fitnah, perlulah lebih lagi berhati-hati. Lebih lagi berhati-hati. Kalau tidak, kita akan tenggelam. Menyebabkan kita ni peluang untuk kita masuk syurga tu, agak nipis kan. Kalau orang yang menjaga lisan dia, menjaga kemaluan dia, dia akan dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Ya. Dan orang lelaki biasa perlu menjaga kemaluan dia. Ya, jangan orang kata apa, mudah terpedaya dengan hawa nafsu. Jangan mudah terpedaya dengan kemahuan diri yang tidak tentu hala. Sekiranya kita nak menjaga hawa nafsu kita, cubalah kita untuk mengamalkan puasa, dan sekiranya pernah kita terjebak, kembali cepat-cepat, segera kembali ke pangkal jalan dengan taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun syaitan dan nafsu akan menipu diri kita untuk kita meninggalkan taubat. Dia akan membisikkan kepada diri kita, tak apa, tak payah taubat, tak apa. Ataupun kita kata, kamu ni dah banyak dosa, taubat kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tidak guna lagi, baik terus buat dosa. Bisikan-bisikan begini adalah bisikan-bisikan bukan yang kena pada kita saja, semua orang kena. Tetapi dia dalam bentuk bisikan yang orang lain
tepi-tepi kita tidak boleh dengar, tapi kita dengan hawa nafsu kita dengan syaitan mendengar bisikan-bisikan tu. Jangan layan syaitan tersebut, ya. Kita bila kita tersedar kita sedang buat dosa, kita ada kekuatan, terus bertaubat, tinggalkan perkara-perkara mungkar yang kita dah buat. Jadi orang yang cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan terima taubat dia, ya. Jadi dua perkara ni, jaga lidah dan jaga kemaluan, bukanlah sesuatu yang mudah sebenarnya. Sebab benda ni antara perkara yang mudah untuk membuat dosa, ya, buat dosa. Jadi kita kena jaga bab ni. Kata pengarang lagi yang keenam, anjuran baginda sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya supaya bergantung harap kepada Allah dan memohon pertolongan dengannya, inilah yang sepatutnya menjadi amalan umat Islam, selaras dengan konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau sajalah ya Allah yang kami sembah, dan kepada engkau sajalah kami memohon pertolongan. Memang kita meminta banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dari segi hubungan sesama manusia, kita ada juga minta tolong kawan kita, minta tolong jiran kita, minta tolong ahli keluarga kita. Tetapi ada sesuatu perkara, pertama kalinya kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi jangan berdoa saja tanpa ada usaha, kerana usaha itu adalah kewajipan kita sebagai hamba. Tanda kita berusaha, kita perlu mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada satu masa manusia ni tak boleh nak tolong kita dah. Sampai satu masa kita dah habis ikhtiar dah. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala sajalah kita berharap, kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah kita memohon pertolongan. Kata pengarang lagi yang ketujuh, Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, Nabi SAW seolah-olah memberi peringatan kepada manusia, terutamanya kepada orang soleh, yang mereka akan terdedah dengan musibah dan ujian. Hal ini berbetulan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sesungguhnya kami akan menguji kamu. Sesungguhnya وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Ada dua taukid kat situ, ada dua penegasan. Yang pertama sekali dengan lam, la, wala nab. La tu adalah lam taukid. Kemudian ada sabdu pula di belakang, menunjukkan penekanan yang kedua. Dua kali penekanan. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Ada orang yang diuji dengan ketakutan. Ada orang yang diuji dengan walju', dengan kelaparan. Mana susahnya. Rasa lapar ni susah. Antara simbolik kepada kesah ni ialah lapar. Simbolik kepada kesah ni adalah lapar. Ada mungkin orang rasa tak cukup duit, tapi dia boleh makan lagi. Susah juga, tapi boleh makan lagi. Tapi kalau betul-betul susah, nak makan pun tak ada. Nak makan pun tak ada duit, tak ada benda lah. Nak boleh kemakan tu, menunjukkan susahnya. Ya. Maksudnya Allah SWT akan uji manusia ni sama ada dengan perasaan takut. Takutlah jadi benda ni, takutlah jadi benda ni, takut kena penyakit, takut berlanggar, takut ni lah, takut ni dan sebagainya. Dan juga kelaparan, maksudnya kesusahan. Dan juga wa naqsim minal amwal, kurangnya harta, wal anfusi, dan jiwa, was thamarat, dan hasil tanaman. Maksudnya Allah, ujian daripada Allah ni sama ada daripada perasaan takut, perasaan lapar, sikitnya harta, kita rasa miskin, sikitnya nyawa, maksudnya semakin lama semakin banyak orang yang mati dengan kematian, was thamarat, dan juga hasil tanaman. Kerja kita tak ada dan sebagainya. Benda ni adalah salah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita sabar dengan ujian ni. Kita walaupun diuji dengan seruk mana, kita tidak lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap solat, tetap melakukan kewajipan dia, kita tidak melakukan kemungkaran dan sebagainya. Itu adalah antara tanda-tanda orang yang sabar.
Maknanya bukan sabar sekadar tu saja. Kita kekal dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berusaha untuk kita menangani masalah-masalah kita. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka jalan. Kata mengarang lagi yang ke-8. Pada hakikat yang sebenar, makhluk dan sesiapa pun tidak boleh memberi manfaat dan mudarat kepada seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kuasa terhadap semua makhluk dia. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah ditetapkan kepada manusia, dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala bagi pilihan kepada kita untuk kita menentukan baik dan buruk kita, usaha yang telah diberikan kepada kita, ruang usaha yang diberikan kepada kita untuk kita pilih kita nak natijah mana, melalui jalan mana kita nak natijah apa. Yang ke-9, sabar artinya bertahan menempuh sesuatu yang sukar. Sabar yang terpuji ialah sabar dalam mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi segala maksiat dan sabar di atas segala takdirnya. Di antara sifat sabar itu, maka sabar kerana mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat adalah sabar yang lebih utama dari sabar di atas segala takdir yang amat susah dan menggelisahkan perasaan. Dinyatakan di sini beberapa mutiara kata. Abdullah bin Mubarak berkata, sesiapa yang bersabar, maka alangkah sedikit orang yang mampu bersabar. Ibn Rajab Al-Hambali berkata, siapa yang tidak sabar dalam berjihad melawan musuh secara zahir dan batin, nescaya dia akan dikalahkan. Kita tengok kat sini. Kita tengok sini. Sabar ni dia ada 3 kategori yang utama lah. Ulama biasa sebut. Yang pertama sekali ialah sabar dalam melakukan, dalam mengerjakan ketaatan. Seperti yang dikatakan oleh penulis kat sini. Yang kedua ialah sabar dalam menjauhi segala maksiat. Dan yang ketiga, sabar di atas segala takdirnya. 1, 2, 3. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan taat. Yang kedua, sabar dalam menjauhi segala maksiat. Dan yang ketiga, sabar di atas segala takdir dia. Di antara ketiga-tiga ni, 2 ni lah yang utamanya. Sabar mengerjakan taat dan sabar menjauhi maksiat lebih utama daripada sabar di atas segala takdir. Takdir ni kadang-kadang tak kena dengan kehendak diri kita. Sabar juga, tapi yang lebih utama ialah sabar untuk kita mengerjakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala maksiat. Nak buat kebaikan, nak buat ketaatan ni bukanlah satu perkara yang mudah sekiranya kita tidak ada keazaman, tidak ada kesabaran. Sebab bila nak buat kebaikan ni, dia ada rintangan dia, dia ada cabaran dia. Nak buat baik memang ada cabaran dia, nak sedekah pun ada cabaran dia. Kan? Kadang-kadang nak sedekah, ada cabaran dia, duit tak ada lah. Kan? Duit hilang lah. Nak sedekah RM5, ada RM1 dan sebagainya. Nak bangun malam, kan? Payah nak bangun malam. Time jam pukul 5, kan? Pukul 5 bangun dah, tapi payah nak bangun, tidur balik, tengok-tengok jam pukul 6.30 dah. Kan? Sabar dalam, kata apa? Nak melakukan ketaatan tu payah. Jadi kita kena sabar. Cuba lagi sehinggalah kita berjaya melakukan yang terbaik dalam kita mengerjakan ketaatan. Begitu juga dengan maksiat. Kita hindari. Kalau tak boleh, hindar lagi, cuba lagi sehinggalah maksiat itu kita benar-benar tinggalkan. Yang ke-10, kata mengarang yang ke-10, Syekh Salih Al-Utsaimin berkata, seseorang itu tidak boleh memberi manfaat sekiranya telah ditakdirkan oleh Allah, dan sekiranya sudah ditakdirkan, maka sesiapa yang boleh menghalangnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah. Seperti mana yang kita telah kongsikan sebelum-sebelumnya. Kata mengarang lagi yang ke-11, sabda Nabi SAW, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Qala wa 'arshuhu 'alal ma'. Hadis riwayat Muslim. Allah telah menulis takdir bagi setiap penduduk langit dan bumi sebelum menciptakan keduanya. Sebelum cipta langit dan bumi, Allah SWT telah menulis takdir-takdir orang penduduk yang langit dan bumi ni. Sebelum 50,000 tahun. Hadis riwayat Muslim.
Jadi ketetapan Allah SWT ni, kita kena kembali kepada pengajian akidah lah. Ada benda yang Allah SWT telah letakkan, qada mubram, ada yang yang mu'allaq, yang boleh berubah dan sebagainya. Kita perlu tengok balik dalam pengajian akidah yang secara detail lah. Tapi konsepnya Allah SWT ada memberi pilihan kepada kita dalam sebahagian perkara, dan Allah SWT ada telah menetapkan suatu perkara. Apa yang penting ialah kuasa Allah SWT ke atas sesuatu. Allah SWT nak buat macam ni, kita tidak boleh halang. Allah SWT macam tu, kita tidak boleh halang. Kuasa Allah SWT. Kita manusia ni makhluk yang lemah di sisi Allah SWT. Makhluk yang sangat lemah di sisi Allah SWT. Jadi tidak boleh untuk kita lawan Allah SWT. Walaupun kita rasa kita cerdik dah. Kita cerdik dah, buat kajian PhD 7 sampai 10. Tapi kemampuan akal kita tidak boleh mengatasi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ni adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang yang ke-12, qada dan qadar wajib diimani oleh orang Islam. Walaupun begitu, ia hendaklah seiring dengan berusaha dan berdoa kepada Allah dalam mengimani rukun iman yang berkaitan dengan qada dan qadar. Jadi bab qada dan qadar ni kena diimanilah oleh orang Islam. Memang itu pun satu kewajipan kerana ia adalah rukun iman. Jadi kita dalam berusaha ni kita kena ada juga iman kepada qada dan qadar ni. Kerana kadang-kadang kita rasa kita dah cukup berusaha dah, tapi dapatnya lain. Kita dah berusaha kuat dah, tapi Allah SWT tak bagi lagi. Tapi kena beriman, mungkin Allah SWT ada sesuatu lagi di hadapan kita yang Allah SWT nak bagi. Kita tempuhinya dengan ilmu kita, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi yang terbaik, terbaik untuk kita. Jadi yang seterusnya, aplikasi hadis dalam kehidupan. Hujung dah. Betul lah, sekejap aja kita hari ni. Jangan mudah berputus asa. Mari kita kuatkan semangat, tabahkan hati dan tingkatkan iman. Kerana beratnya ujian adalah petanda dekatnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Ada ujian menunjukkan bahawa kita ni dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Nabi sebut dalam hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni, disebut apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Wa anna an-nasra ma'as sabri, dan sesungguhnya kemenangan tu dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sungguhnya kelapangan tu datang dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya dengan kesusahan tu adanya kesenangan. Itulah yang dimaksudkan oleh pengarang dalam kitab ni. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Wahab bin Munabbih rahimahullah. Aku telah mencatat dari kitab seorang daripada Hawariyin. Jika ditimpa kepadamu bala, maka senangkan hatimu, sebab engkau telah dijalankan di jalan para nabi dan para solihin. Kerana nabi dan orang para anbiya dan orang solihin ini sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika diberikan kepadamu kesenangan, maka menangislah, sebab engkau telah diperjalankan di atas jalan orang yang berlawanan dengan jalan yang dijalani oleh para nabi dan para salihin. Jadi kalau berada dalam kesenangan, kena bimbang. Kata Wahab bin Munabbih, kena bimbang sikit. Kenapa? Kerana itu bukan orang kata apa? Kita tengok bukan jalan hidup Nabi sallallahu para anbiya dan para salihin. Para anbiya dan para salihin ni dia suka dengan orang kata apa? Kehidupan yang boleh melupakan kepada diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah maksud kita ni semua kena jadi miskin semua, tak. Jadi para ulama ni dia ada satu pendekatan yang mana dia anggap kalau dia kaya, dia senang, dia mudah lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mudah lupa untuk beribadat, payah lagi nak beribadat. Jadi dia pilih
jalan ibadat dan meninggalkan kesenangan-kesenangan yang ada di depan mata dia. Pujangga berkata, jika ditimpa musibah atau kesusahan apa pun, bersukarialah dengan hari yang terus berlalu. Kerana penggantian hari demi hari akan semakin mengurangi umur dari kesusahan itu. Kesusahan adalah satu rintangan umur seperti umur manusia yang tidak boleh kamu andaikan bilakah akan berakhir. Jadi kesusahan ni, kata pujangga, kesusahan ni benda yang biasa. Dia akan lama-lama akan habis. Sekiranya kita berada dalam kesusahan, bersabarlah, harunginya dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah benda tu akan berakhir. Tidak akan selamanya susah, tidak akan selamanya akan berada di dalam kesempitan. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan buka jalan. Hadis ini secara jelas menunjukkan bahawa kehidupan di dunia berputar antara kesusahan, kemudian diikuti dengan kesenangan dan kesempitan, kemudian diikuti dengan kesenangan dan kesempitan diikuti dengan keluasan. Justru sesiapa yang menyedari hakikat ni, dia akan tenang dan mengharungi setiap kesulitan dalam hidup. Kami menutup perbincangan ini dengan mengemukakan sebuah doa yang pernah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, iaitu Allahumma hfazni bil islami qa'imah. Allahumma hfazni bil islami qa'imah wahfazni bil islami qa'idah wahfazni bil islami raqidah wala tuti' fiyya aduwan wala hasida. Comel doa ni. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud. Comel kalau kita boleh hafal dan amal hadis ni. Apa maksud dia? Allahumma hfazni bil islami qa'imah. Ya Allah, peliharakanlah ku dengan Islam ketika aku berdiri. Wahfazni bil islami qa'idah. Peliharakanlah aku dengan Islam ketika dalam keadaan duduk. Wahfazni bil islami raqidah. Peliharakanlah aku dengan Islam dalam keadaan aku berbaring. Wala tuti' fiyya aduwan wala hasida. Dan jangan kamu tundukkan padaku musuh dan orang. Jangan kamu tundukkan aku kepada musuh dan orang yang berhasad dengki. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan insya-Allah moga-moga apa yang Nabi ajar ni meresap masuk dalam diri kita dan kita boleh hafal doa ni. Kalau kita boleh hafal lagi, boleh hafal hadis ni, lagi baik itu. Walaupun panjang ni, kalau orang boleh ingat memang terbaik kan. Memang terbaik. Tapi moga-moga apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ni dapat kita hadamkan. Hadamkan. Seperti mana saya ulang balik yang sebelum ni, Ibnu Abbas ni adalah seorang pada ketika dia menerima nasihat ni adalah seorang kanak-kanak. Yang mana kanak-kanak ni kalau dia seorang yang mature, seorang yang sangat matang, melebihi umur dia, kita boleh bagi benda-benda yang boleh membentuk dia lebih majulah berbanding orang yang sama sebaya dengan dia. Antaranya yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia memberi nasihat yang cukup beratlah. Kita nak faham ni. Tetapi Ibnu Abbas boleh memahami nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni memilih waktu, momen yang sesuai, yang sangat berkualiti untuk dia bagi nasihat, dan menyebabkan Abdullah bin Abbas ni mengingati nasihat ni memang ingat sangat-sangat. Ingat sangat-sangat. Dan memberi kesan dalam hidup dia. Moga-moga kita dalam membentuk generasi yang akan datang pun kita boleh mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa setakat tu je lah malam ni. Tengok, takut ada komen lain. Tak ada rasanya. Seorang dua ni je. Okey. Saya rasa setakat tu je malam ni. Kaya ringkas kerana nak menghabiskan huraian pada semalam. Aku qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.